Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, saya akan berkongsikan dengan anda semua tentang pemakanan semasa kehamilan. Bagi topik pemakanan semasa kehamilan, terdapat 11 topik yang akan diceritakan pada hari ini. Topik yang pertama adalah diet sihat semasa kehamilan. Yang kedua, corak dan waktu makan semasa kehamilan. Yang ketiga, pemakanan selepas bersalin. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan semasa kehamilan. Yang kelima, diet vegetarian semasa kehamilan. Yang keenam, berpantang secara sihat. Yang ketujuh, keperluan tenaga dan nutrien semasa kehamilan. Yang kelapan, keperluan vitamin dan mineral semasa kehamilan. Yang kesembilan, alahan makanan dan kehamilan. Yang ke-10, mabuk kehamilan, pedih hulu hati dan sembelit. Dan yang 11 dan yang terakhir adalah keracunan makanan dari kuman listeria. Diet sihat semasa kehamilan. Aspek pemakanan adalah sangat penting dalam penjagaan kesihatan wanita hamil serta bayi dalam kandungan. Pertumbuhan dan perkembangan bayi dalam kandungan adalah ditentukan oleh kecukupan tenaga dan nutrien yang diambil oleh wanita hamil. Kesihatan wanita itu sendiri juga ditentukan oleh pengambilan diet yang seimbang, pelbagai, mencukupi serta sesuai dengan keadaan kesihatannya. Ikuti panduan Piramid Makanan Malaysia 2020 untuk memastikan 5 kumpulan makanan utama diambil setiap hari. 5 kumpulan makanan tersebut adalah kumpulan 1 sayur-sayuran, kumpulan 2 buah-buahan, kumpulan 3 nasi, bijirin, produk bijirin penuh dan ubi-ubian, kumpulan 4 ayam, daging, telur, ikan dan legium, dan kumpulan 5 susu dan produk tenusu. Berikut adalah prinsip asas Piramid Makanan Malaysia 2020. Seimbang. Ambil kesemua 5 kumpulan makanan dalam sehari. Kumpulan makanan pada aras paling bawah perlu dimakan secukupnya, manakala kumpulan makanan pada aras paling atas perlu dikurangkan. Sederhana. Ambil jumlah sajian untuk kumpulan makanan seperti saranan. Ikuti panduan jumlah sajian yang telah disarankan, iaitu sayur-sayuran sekurang-kurangnya 3 sajian sehari, buah-buahan 2 sajian sehari, nasi, bijirin, produk bijirin penuh dan ubi-ubian 3 hingga 5 sajian sehari, ikan 1 sajian sehari, ayam, daging, telur 1 hingga 2 sajian sehari, legium 1 sajian sehari, dan susu dan produk tenusu 2 sajian sehari. Pelbagai. Pilih pelbagai jenis makanan daripada setiap kumpulan makanan kerana kepelbagaian akan dapat memberi kesemua zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Seterusnya, ikuti panduan Pinggan Sihat Malaysia untuk merancang pengambilan makanan setiap waktu makan utama, iaitu sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam. Isi suku pinggan dengan produk bijirin seperti nasi, bijirin, produk bijirin penuh dan ubi-ubian. Jangan lupa utamakan sumber ataupun produk bijirin penuh. Kemudian, isi suku pinggan dengan ikan, ayam, daging, telur dan legium. Pilih salah satu sahaja sumber protein pada setiap waktu makan. Akhir sekali, lengkapkan dengan mengisi setengah pinggan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Jangan lupa ambil air kosong 6 hingga 8 gelas sehari. Corak dan waktu makan semasa kehamilan. Corak dan waktu makan adalah sangat penting dalam memastikan amalan pemakanan yang sihat. Ini adalah kerana waktu makan berkait rapat dengan ritma sirkadian ataupun circadian rhythm. Ritma ini adalah jam badan berdasarkan masa persekitaran dan ianya mempengaruhi fungsi biologi dan metabolisme tubuh. Berdasarkan trimester kehamilan,
Wanita disarankan untuk makan mengikut waktu bagi memastikan pengambilan kalori yang secukupnya. Wanita hamil disarankan untuk mengamalkan pengambilan makanan dalam julat masa antara 10 hingga 12 jam. Sebagai contoh, sarapan pagi bermula antara jam 8 hingga 9 pagi dan makan malam diambil antara jam 6 hingga 8 malam. Ikuti panduan seperti berikut. Pastikan ibu tidak melangkau waktu makan. Makan pada waktu yang disarankan untuk makanan utama dan snack. Amalkan masa pengambilan makanan dalam tempoh 10 hingga 12 jam. Makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum waktu tidur dan elakkan makan lewat malam kerana ianya akan menyumbang kepada pertambahan kalori. Pemakanan selepas bersalin. Wanita selepas bersalin akan mempunyai lebihan berat badan, iaitu kesan daripada proses kehamilan yang dilaluinya. Ikuti panduan berikut untuk mencapai berat badan optimum selepas bersalin. Yang pertama, amalkan pemakanan sihat mengikut panduan Piramid Makanan Malaysia 2020 dan Pinggan Sihat Malaysia. Yang kedua, amalkan penyusuan susu ibu yang eksklusif selama 6 bulan dan teruskan sehingga bayi berusia 2 tahun. Yang ketiga, lakukan aktiviti fizikal yang sesuai dan secara konsisten. Pengurusan berat badan wanita selepas bersalin adalah berdasarkan kategori indeks jisim tubuh wanita selepas bersalin. Oleh itu, wanita hamil perlu tahu kaedah mengenal pasti kategori indeks jisim tubuh mereka selepas bersalin. Mereka juga perlu berusaha untuk mencapai indeks jisim tubuh yang normal melalui pemakanan yang sihat dan gaya hidup yang aktif. Untuk ibu dengan BMI ataupun indeks jisim tubuh kurang berat badan, prinsip pemakanan adalah seperti berikut. Penuhi keperluan tenaga sebanyak 1,900 kalori sehari. Tambahkan 500 kalori bagi ibu yang menyusukan bayi secara eksklusif selama 6 bulan. Dan teruskan penyusuan susu ibu sehingga bayi berusia 2 tahun. Cara mencapai: yang pertama, ambil makanan yang seimbang, pelbagai, berkhasiat dan mencukupi berdasarkan 5 kumpulan makanan Piramid Makanan Malaysia. Yang kedua, ambil 3 hidangan utama mengikut konsep Pinggan Sihat Malaysia. Dan yang ketiga, tambah 3 snack yang padat nutrien. Makanan yang diutamakan: yang pertama, ambil makanan yang padat nutrien pada setiap waktu makan. Yang kedua, ambil susu penuh krim sebanyak 2 sajian sehari. Yang ketiga, ambil makanan yang mempunyai lemak yang sihat. Yang keempat, ambil makanan kaya dengan sumber zat besi. Dan yang kelima, ambil makanan yang kaya dengan sumber iodin. Bagi ibu dengan BMI ataupun indeks jisim tubuh yang normal selepas bersalin, prinsip pemakanan adalah seperti berikut. Yang pertama, penuhi keperluan tenaga sebanyak 1,600 hingga 1,700 kalori sehari. Yang kedua, tambahkan 500 kalori bagi ibu yang menyusukan bayi secara eksklusif selama 6 bulan. Yang ketiga, teruskan penyusuan susu ibu sehingga bayi berusia 2 tahun. Cara mencapai: yang pertama, ambil makanan yang seimbang, pelbagai, berkhasiat dan mencukupi berdasarkan 5 kumpulan makanan Piramid Makanan Malaysia. Yang kedua, ambil 3 hidangan utama mengikut konsep Pinggan Sihat Malaysia. Yang ketiga, tambah 3 snack yang padat nutrien. Makanan yang diutamakan: yang pertama, ambil makanan yang padat nutrien pada setiap waktu makan. Yang kedua, kurangkan pengambilan makanan dan minuman tinggi kandungan gula. Dan yang ketiga, ambil makanan kaya dengan zat besi. Berikut adalah saranan pemakanan untuk ibu dengan BMI ataupun indeks jisim tubuh lebih berat badan dan obes selepas bersalin. Prinsip pemakanan:
Penuhi keperluan tenaga sebanyak 1,600 kalori sehari. Tambahkan 500 kalori bagi ibu yang menyusukan bayi secara eksklusif selama 6 bulan. Dan ketiga, teruskan penyusuan susu ibu sehingga bayi berusia 2 tahun. Cara mencapai, yang pertama, ambil makanan yang seimbang, pelbagai, berkhasiat dan mencukupi berdasarkan 5 kumpulan makanan piramid makanan Malaysia. Yang kedua, ambil 3 hidangan utama mengikut konsep pinggan sihat Malaysia. Yang ketiga, tambah 3 snack sihat yang padat nutrien. Makanan yang diutamakan. Yang pertama, ambil makanan yang padat nutrien pada setiap waktu makan. Yang kedua, kurangkan pengambilan makanan berlemak, terproses dan tinggi kandungan gula. Yang ketiga, hadkan penyediaan makanan menggunakan kaedah masakan bergoreng. Yang keempat, utamakan bijirin penuh, sayur-sayuran dan buah-buahan setiap hari. Dan yang kelima, ambil air kosong 6 hingga 8 gelas sehari. Berpuasa di bulan Ramadan semasa kehamilan. Hampir 75% wanita hamil memilih untuk berpuasa dan 33% lagi berpuasa penuh di bulan Ramadan walaupun diberi kelonggaran untuk tidak berpuasa. Wanita hamil yang mempunyai masalah kesihatan seperti peningkatan berat badan yang kurang berbanding saranan, diabetes semasa kehamilan, hipertensi dan risiko bayi pramatang tidak dibenarkan berpuasa. Wanita hamil yang tidak mempunyai sebarang masalah kesihatan juga tidak wajib berpuasa di bulan Ramadan dan boleh dikecualikan bergantung kepada tahap keupayaan mereka. Jika wanita hamil masih ingin berpuasa, mereka perlu terlebih dahulu mendapatkan nasihat doktor dan diberikan pendedahan bagi membantu mereka memantau tahap kesihatan dan memahami tanda-tanda yang memerlukan mereka berbuka puasa. Antara tanda-tanda adalah seperti berikut. Pertama, wanita hamil dengan peningkatan berat badan tidak mencapai saranan perlu dinasihatkan untuk tidak berpuasa. Kedua, berasa pening kepala, loya atau muntah. Berpuasa boleh menyebabkan paras gula darah menjadi lebih rendah berbanding semasa tidak berpuasa. Gula darah yang stabil adalah penting supaya wanita hamil dapat membekalkan gula kepada bayi secara tetap. Ketiga, kerap haus, kencing tidak kerap dan air kencing yang pekat. Ini adalah tanda-tanda wanita hamil mengalami kurang air atau dehidrasi. Air yang cukup amat perlu sepanjang kehamilan. Pemakanan sihat semasa Ramadan, terutama bagi wanita hamil, adalah kunci untuk berpuasa dengan selamat. Secara umum, diet dalam bulan Ramadan adalah sama seperti bulan yang lain. Disebabkan tempoh untuk makan adalah singkat semasa berpuasa, wanita hamil dinasihatkan untuk mempunyai jadual waktu makan yang konsisten bagi memastikan mereka mencapai keperluan nutrien walaupun sedang menjalankan ibadah puasa. Raja menunjukkan saranan waktu makan semasa Ramadan yang mengandungi 4 waktu utama, iaitu ketika sahur, snack, berbuka dan snack kedua. Ini adalah waktu saranan berdasarkan waktu solat yang ditetapkan. Wanita hamil perlu mengamalkan perkara berikut bagi mencapai keperluan saranan pengambilan tenaga yang ditetapkan walaupun ketika berpuasa. Berikut merupakan panduan pemakanan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah ketika bersahur. Ambil sahur setiap kali berpuasa dan sebaiknya melewatkan waktu bersahur. Semasa bersahur, amalkan pemakanan sihat dan seimbang mengikut saranan Pinggan Sihat Malaysia. Pengambilan protein dan sayur yang secukupnya dapat membantu ibu berasa kenyang dengan lebih lama. Ketika berbuka, mulakan berbuka dengan air kosong dan 1 hingga 2 biji kurma bagi memberi tenaga segera kepada badan.
Semasa berbuka juga, amalkan pemakanan sihat yang merangkumi pengambilan makanan dari sumber bijirin, protein, sayur, buah, susu dan tenusu. Kurangkan pengambilan makanan dan juga minuman yang manis. Elakkan juga makan berlebihan ketika berbuka puasa. Seterusnya adalah panduan pemakanan bagi pengambilan snack. Ambil 1 hingga 2 snack sihat dan agihkan sepanjang waktu berbuka. Ambil snack yang sihat adalah padat nutrien. Berikut merupakan nasihat tambahan bagi panduan pemakanan di bulan Ramadan. Gunakan konsep pinggan sihat Malaysia untuk bersahur dan berbuka sebagai panduan mengamalkan pemakanan sihat. Cuaca yang panas di Malaysia mudah menyebabkan kehilangan air. Ambil cecair secukupnya, termasuk minum 6 hingga 8 gelas sehari dan berbuka dengan makanan bersup dan buah seperti tembikai. Agihkan antara waktu berbuka dan sahur serta minum air ketika peralihan rakaat solat tarawih. Elak makanan yang boleh menyebabkan ibu kerap buang air seperti makanan masin, minuman berkafein seperti kopi dan teh. Dapatkan juga rehat yang secukupnya tetapi elakkan tidur secara berlebihan pada siang hari di bulan Ramadan. Raja menunjukkan contoh pinggan sihat yang boleh diamalkan oleh wanita hamil semasa berpuasa. Contoh pinggan sihat Ramadan boleh mengandungi 1/4 ikan, 1/4 nasi putih dan juga 1/2 sayur-sayuran. Juga elemen yang penting adalah air kosong, sup dan juga buah-buahan. Sebagai kesimpulan, wanita hamil tidak wajib berpuasa di bulan Ramadan dan boleh dikecualikan daripada berpuasa bergantung kepada tahap keupayaan dan kesihatan mereka. Penjagaan pemakanan adalah amat penting bagi memastikan wanita hamil dapat berpuasa dengan selamat di bulan Ramadan. Diet vegetarian semasa kehamilan. Wanita hamil yang mengamalkan diet vegetarian perlu merancang pemakanan yang sesuai bagi memenuhi keperluan nutrien yang tinggi semasa hamil. Diet vegetarian yang dirancang dengan baik adalah selamat diamalkan semasa kehamilan dan laktasi. Walaupun begitu, wanita hamil perlu mengambil perhatian kepada beberapa nutrien penting seperti protein, zat besi, zinc, vitamin B12 yang mungkin susah dicapai sekiranya diet vegetarian tidak dirancang dengan baik. Oleh itu, wanita hamil yang mengamalkan diet vegetarian, khususnya vegan, perlu mendapatkan nasihat dan bimbingan dari pakar pemakanan dan doktor. Diet vegetarian semasa kehamilan. Wanita hamil yang mengamalkan diet vegetarian perlu merancang pemakanan yang sesuai bagi memenuhi keperluan nutrien yang tinggi semasa hamil. Diet vegetarian yang dirancang dengan baik adalah selamat diamalkan semasa kehamilan dan laktasi. Walaupun begitu, wanita hamil perlu mengambil perhatian kepada beberapa nutrien penting seperti protein, zat besi, zinc, vitamin B12 yang mungkin susah dicapai sekiranya diet vegetarian tidak dirancang dengan baik. Oleh itu, wanita hamil yang mengamalkan diet vegetarian, khususnya vegan, perlu mendapatkan nasihat dan bimbingan dari pakar pemakanan dan doktor. Terdapat pelbagai jenis diet vegetarian yang boleh dikategorikan kepada 3 kumpulan besar seperti di dalam rajah yang tertera. Kumpulan pertama adalah kumpulan yang mengamalkan tiada produk haiwan di dalam diet vegetarian. Antaranya adalah diet vegetarian jenis vegan, macrobiotic dan fruitarian. Kumpulan kedua adalah kumpulan yang mengamalkan diet tiada daging haiwan. Antara jenis diet vegetarian yang tergolong dalam kumpulan ini adalah lacto-vegetarian, ovo-vegetarian dan juga lacto-ovo-vegetarian. Kumpulan ketiga adalah kumpulan yang mengamalkan pengambilan tiada daging merah.
Antara jenis diet vegetarian yang tergolong dalam kumpulan ini adalah pesco-vegetarian, polotarian dan juga pesco-polotarian. Bagi wanita hamil yang mengamalkan diet vegetarian, mereka perlu memahami dua perkara utama berkaitan aspek pemakanan untuk memastikan kecukupan tenaga dan nutrien yang diperlukan sepanjang kehamilan serta peningkatan berat badan mengikut saranan. Perkara pertama adalah dengan memahami kepentingan protein, vitamin dan mineral semasa kehamilan. Ibu hamil yang mengamalkan lacto-ovo-vegetarian atau tidak mengambil produk haiwan perlu mengambil pelbagai makanan dari sumber tumbuh-tumbuhan. Memastikan pengambilan susu dan produk tenusu adalah mencukupi. Susu dan produk tenusu adalah sumber zat besi, zinc, kalsium, fosforus, vitamin D, B1 dan B12. Mengambil pelbagai jenis protein tumbuhan termasuk kekacang dan bijirin, menggabungkan pelbagai jenis protein tumbuhan supaya kualiti protein terjamin dan juga mengambil suplemen pranatal yang diberi oleh doktor bagi memenuhi keperluan nutrien utama. Selain itu, diet yang mengehadkan pengambilan daging dan produk tenusu boleh meningkatkan risiko tidak mengambil sesetengah nutrien dengan cukup. Nutrien kebimbangan adalah nutrien utama yang berisiko tidak dicapai oleh ibu hamil yang mengamalkan diet vegetarian, terutamanya diet vegan, makrobiotik dan fruitarian. Berikut adalah contoh nutrien kebimbangan serta sumber alternatif bagi setiap nutrien kebimbangan. Sebagai contoh, sumber alternatif bagi protein adalah lentil, oatmeal, yogurt soya, kacang dan quinoa. Bagi zinc, sumber alternatif adalah termasuk produk bijirin penuh, germa gandum, kacang, biji, kacang soya dan juga bijirin diperkaya zinc. Bagi zat besi pula, sumber alternatif adalah seperti produk bijirin penuh, jus prune, buah kering, kacang, biji, sayuran, daun hijau dan juga kacang soya. Sumber alternatif bagi kalsium termasuklah susu soya, jus dan bijirin diperkaya kalsium, tofu, badam, kacang bijan, kacang merah, kacang putih dan juga sayuran daun hijau. Bagi vitamin D, sumber alternatif termasuklah bijirin diperkaya vitamin D, margarin, produk soya, kacang, brokoli, pendedahan cahaya matahari dan juga suplemen vitamin D. Bagi vitamin B12, antara sumber alternatif adalah bijirin yang diperkaya dengan vitamin B12, yeast, tofu, produk soya dan juga daging analog. Seterusnya, sumber alternatif bagi vitamin B2 termasuklah bijirin penuh dan juga bijirin yang diperkaya dengan vitamin B2, sayuran daun hijau, cendawan, kacang dan juga biji. Perkara kedua dalam panduan diet vegetarian untuk ibu hamil adalah dengan memahami cara kombinasi makanan protein pelengkap. Apa itu protein pelengkap? Protein pelengkap adalah konsep menggabungkan sumber protein yang tidak lengkap dalam satu hidangan untuk mencapai keperluan 9 jenis asid amino yang tidak dapat dihasilkan oleh badan. Kombinasi protein pelengkap menggabungkan 2 atau lebih makanan dari sumber tumbuhan. Kombinasi makanan protein pelengkap dapat membantu memastikan wanita hamil mencapai keperluan harian protein pelengkap. Sebagai contoh adalah roti putih dan mentega kacang. Roti putih tidak mengandungi asid amino lysin, manakala mentega kacang mempunyai asid amino lysin. Dengan menggabungkan roti putih dan mentega kacang, wanita hamil dapat mencapai 9 asid amino penting yang merupakan protein yang lengkap.
Raja ini pula menunjukkan contoh menu berdasarkan kombinasi kumpulan makanan untuk mencapai keperluan protein yang lengkap. Antara contoh menu yang boleh diamalkan oleh ibu hamil adalah roti keju, oat dengan susu, capati dengan yogurt, mi rojak dan juga roti dengan mentega kacang. Contoh menu ini boleh diambil dengan menggabungkan kombinasi kumpulan makanan yang berbeza. Sebagai kesimpulan, secara umumnya, walaupun diet vegetarian adalah rendah lemak dan dianggap sihat, pengamalan yang salah atau tidak sesuai mungkin memberi kesan kepada kualiti diet, terutamanya pengambilan protein dan juga sesetengah nutrien. Terdapat pelbagai jenis diet vegetarian yang boleh menyebabkan risiko pengambilan nutrien yang tidak mencukupi. Oleh itu, wanita hamil perlu menitikberatkan pemilihan makanan daripada sumber tumbuhan yang pelbagai untuk mencapai keperluan tenaga, protein dan nutrien lain dalam memastikan status kesihatan dan pemakanan yang optimum semasa kehamilan. Berpantang secara sihat. Berpantang selepas kelahiran bayi adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh wanita di Malaysia. Ini adalah satu tempoh di mana wanita mengikut adat dan kepercayaan masing-masing perlu patuh kepada larangan yang banyak berkaitan dengan pemakanan. Semasa tempoh tersebut, wanita digalakkan untuk mendapat rehat secukupnya, mematuhi rutin pemakanan yang disarankan dan menjaga kebersihan diri. Tujuan utama amalan berpantang adalah untuk mempercepatkan proses penyembuhan fizikal selepas bersalin dan menghindari masalah kesihatan yang berkaitan pada masa hadapan. Terdapat beberapa kepercayaan amalan pemakanan semasa berpantang yang sinonim dengan masyarakat kita. Berikut adalah contoh makanan yang dipercayai mempunyai kesan semasa berpantang dan juga cadangan bagi menggantikan makanan tersebut. Bayam, kobis dan bunga kobis dipercayai menyebabkan kembung perut. Cadangan penggantian makanan tersebut adalah sawi, sawi Jepun, lobak dan lobak putih. Ikan tongkol, ikan tenggiri, ikan cencaru, ikan kembung, ayam dan telur dipercayai boleh menyebabkan kegatalan. Antara cadangan yang boleh menggantikan makanan tersebut adalah ikan senangin, ikan merah, ikan jenaha, ikan selar, ikan bilis dan juga daging lembu. Buah-buahan seperti tembikai, nenas, nangka, rambutan, manggis dan anggur dipercayai boleh menyebabkan kekejangan. Antara cadangan bagi menggantikan buah-buahan tersebut adalah jambu batu, apel dan juga oren. Minum air kosong dalam jumlah yang banyak dipercayai boleh menyebabkan luka jahitan bersalin lambat sembuh. Walau bagaimanapun, cadangan adalah untuk mengikuti saranan minum air kosong antara 6 hingga 8 gelas sehari, iaitu di antara 1,200 sehingga 1,600 ml sehari. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa saranan pemakanan semasa berpantang yang boleh diamalkan. Saranan pemakanan semasa tempoh berpantang adalah untuk memastikan wanita sihat semasa dan selepas tempoh berpantang, manakala bayi pula mendapat susu ibu yang secukupnya. Antara saranan tersebut adalah dengan mengamalkan diet sihat mengikut piramid makanan Malaysia dan juga pinggan sihat Malaysia. Makan mengikut waktu, iaitu 3 waktu makan utama dan juga 2 hingga 3 kali snack padat nutrien. Minum air yang mencukupi di antara 6 hingga 8 gelas air sehari. Mengambil protein, terutamanya protein haiwan yang mencukupi serta sayur-sayuran dan buah-buahan. Ambil juga susu yang mencukupi iaitu 2 gelas sehari untuk memenuhi keperluan kalsium. Amalan diet sihat adalah penting untuk memastikan penyusuan susu ibu dapat dilakukan terutamanya untuk 6 bulan pertama. Selain itu, amalan pemakanan seperti yang disarankan boleh membantu menurunkan berat badan selepas bersalin, terutamanya bagi wanita yang mempunyai berat badan berlebihan atau obes sebelum kehamilan atau ibu yang mengalami peningkatan berat badan berlebihan semasa kehamilan.
Berikut pula adalah saranan pemakanan selepas berpantang. Selepas tempoh berpantang, antara perkara yang boleh diikuti adalah meneruskan penyusuan ibu secara eksklusif sehingga 6 bulan kerana ianya dapat membantu menurunkan berat badan wanita selepas bersalin. Amalkan juga diet sihat mengikut piramid makanan Malaysia dan pinggan sihat Malaysia. Minum air yang mencukupi iaitu di antara 6 hingga 8 gelas sehari dan melakukan aktiviti fizikal setiap hari. Sebagai kesimpulan, berpantang selepas kelahiran bayi adalah satu amalan yang biasa dilakukan oleh wanita dan kebanyakan larangan semasa berpantang ini adalah berkait dengan pemakanan. Wanita perlu mengamalkan pemakanan yang mengikut saranan seperti mengambil tenaga dan nutrien yang mencukupi semasa dan selepas tempoh berpantang untuk menjamin pengekalan penghasilan susu ibu serta membantu penurunan berat badan wanita selepas bersalin. Topik 7. Keperluan tenaga dan nutrien semasa kehamilan. Mesej 1. Makan mengikut saranan keperluan tenaga harian. Keperluan tenaga semasa kehamilan adalah berdasarkan kepada keperluan tenaga semasa tidak hamil dengan tambahan tenaga mengikut trimester kehamilan. Wanita tidak hamil memerlukan anggaran tenaga harian seperti berikut. Kurang aktif, tidak melakukan aktiviti fizikal atau senaman yang cukup. Contohnya, menaiki tangga, memasak, membersihkan rumah, berkebun dan sebagainya. Keperluan pengambilan tenaga harian 1,600 kilokalori. Sederhana aktif. Lakukan aktiviti fizikal tahap sederhana. Contohnya berjalan cepat, senaman aerobik selama 150 minit seminggu atau 3 hingga 5 kali seminggu dan 30 minit untuk setiap sesi. Keperluan pengambilan tenaga harian 1,800 kilokalori. Aktif. Bersenam lebih dari 5 kali seminggu selama 30 sehingga 60 minit untuk setiap sesi. Keperluan pengambilan tenaga harian 1,900 kilokalori. Mesej 1. Makan mengikut saranan keperluan tenaga harian. Pertambahan tenaga mengikut trimester kehamilan. Trimester pertama, minggu 1 sehingga minggu ke-12. Pertambahan tenaga harian sebanyak 80 kilokalori setiap hari. Trimester kedua, dari minggu ke-13 sehingga minggu ke-28. Pertambahan tenaga harian sebanyak 280 kilokalori setiap hari. Trimester ketiga, minggu 29 sehingga minggu ke-40, pertambahan tenaga harian sebanyak 470 kilokalori setiap hari. Mesej 1. Makan mengikut saranan keperluan tenaga harian. Jadi, jumlah keperluan tenaga harian untuk ibu hamil mengikut tahap aktiviti fizikal dan trimester kehamilan adalah seperti berikut. Tahap aktiviti fizikal terbahagi kepada 3 iaitu pertama, kurang aktif sebanyak 1,600 kilokalori setiap hari, sederhana aktif 1,900 kilokalori setiap hari dan aktif sebanyak 2,000 kilokalori setiap hari. Untuk trimester kehamilan terbahagi kepada 3 juga. Untuk trimester pertama, pertambahan sebanyak 80 kilokalori setiap hari. Bagi trimester kedua, pertambahan sebanyak 280 kilokalori setiap hari. Dan untuk trimester ketiga, pertambahan sebanyak 470 kilokalori setiap hari. Oleh yang demikian, jumlah keperluan tenaga harian untuk kurang aktif bagi trimester pertama adalah 1,680 kilokalori setiap hari. Tahap aktiviti fizikal untuk kurang aktif bagi trimester kedua adalah sebanyak 1,880 kilokalori setiap hari. Jumlah keperluan tenaga harian
untuk tahap aktiviti fizikal kurang aktif bagi trimester ketiga adalah 2070 kilokalori setiap hari. Jumlah keperluan tenaga harian bagi tahap aktiviti fizikal sederhana aktif trimester pertama adalah 1980 kilokalori setiap hari. Jumlah keperluan tenaga harian bagi tahap aktiviti fizikal sederhana aktif untuk trimester kedua sebanyak 2180 kilokalori setiap hari. Jumlah keperluan tenaga harian bagi tahap aktiviti fizikal sederhana aktif bagi trimester terakhir iaitu 2370 kilokalori setiap hari. Manakala jumlah keperluan tenaga harian bagi tahap aktiviti fizikal aktif bagi trimester pertama adalah 2080 kilokalori setiap hari, jumlah keperluan tenaga harian bagi tahap aktiviti fizikal aktif untuk trimester kedua adalah 2280 kilokalori setiap hari dan jumlah keperluan tenaga harian bagi tahap aktiviti fizikal aktif untuk trimester ketiga iaitu 2470 kilokalori setiap hari. Mesej 2. Ambil makanan yang pelbagai dan berkhasiat untuk mencapai keperluan tenaga dan nutrien harian. Fungsi kumpulan makanan. Kumpulan makanan 1. Sayur-sayuran. Sayur-sayuran hijau seperti kangkung, bayam, sawi, kailan. Sayur-sayuran berwarna merah atau oranye seperti lobak merah, tomato dan labu. Sayur-sayur ini membekalkan vitamin, mineral, serat dan fitokimia yang penting untuk meningkatkan imuniti badan melawan penyakit. Mengandungi kalori yang lebih rendah berbanding buah-buahan. Kumpulan makanan 2. Buah-buahan. Jambu batu, tembikai, pisang, betik, rambutan, anggur, oren, durian. Buah-buahan membekalkan vitamin, mineral, serat dan fitokimia yang penting untuk meningkatkan imuniti badan melawan penyakit. Kumpulan makanan 3. Nasi, bijirin lain, produk makanan berasaskan bijirin penuh dan ubi-ubian. Bijirin seperti gandum, beras, oat, barley dan jagung. Contoh makanan seperti nasi, tepung, mi, bihun, pasta, roti dan biskut. Ubi-ubian seperti keledek, ubi kayu dan kentang. Merupakan pembekal tenaga yang utama di samping membekalkan vitamin B, zat besi, serat dan pelbagai nutrien yang lain. Kumpulan makanan 4. Ikan, ayam, telur, daging dan legium. Sumber haiwan seperti ikan, ayam, telur atau daging termasuk makanan laut seperti sotong, udang dan kerang. Legium seperti kacang kuda, kacang hijau, kacang merah dan kacang dal. Membekalkan protein, vitamin dan mineral untuk pelbagai fungsi badan. Kumpulan makanan 5. Susu dan produk tenusu. Susu segar yang dipastur, susu tepung penuh krim, susu rendah lemak dan lain-lain lagi. Produk tenusu seperti yogurt, cheese, tairu dan lassi merupakan sumber kalsium, protein, vitamin B dan juga fosforus untuk menguatkan tulang dan gigi, membantu pembinaan otot dan lain-lain faedah kesihatan badan. Mesej 2. Ambil makanan yang pelbagai dan berkhasiat untuk mencapai keperluan tenaga dan nutrien harian. Pilihan makanan yang lebih sihat. Hidangan seperti nasi, mungkin kita boleh kurangkan pengambilan nasi biryani atau nasi lemak, nasi goreng dan nasi ayam. Sangatlah digalakkan mengambil nasi putih dan bubur. Untuk hidangan mi, mihun, kuih tiaw, sangat digalakkan untuk mengambil mi sup, mi tom yum dan mi rebus. Apa kata kita kurangkan pengambilan mi goreng, mi kari, laksa dan kuih tiaw goreng. Bagi pilihan makanan yang lebih sihat untuk hidangan roti,
seperti capati tanpa minyak sapi, naan tanpa minyak sapi dan thosai. Boleh dikurangkan pengambilan roti canai dan murtabak. Untuk pilihan makanan yang lebih sihat bagi hasil bijirin, boleh mengambil emping jagung, oat ataupun bran. Mungkin boleh dikurangkan pengambilan bijirin sarapan coklat. Pilihan makanan yang lebih sihat untuk lauk pauk dan sayuran, digalakkan mengambil tom yum, sup, asam pedas, sayur tumis air dan ulam. Mungkin boleh dikurangkan pengambilan hidangan masak rendang, masak goreng, kari bersantan, ikan masin, masak lemak dan kerabu kelapa. Hidangan yang lebih sihat bagi buah, digalakkan mengambil buah-buahan segar dan buah-buahan kering. Eloklah dikurangkan pengambilan jemput-jemput pisang, pisang goreng, buah dalam tin dan buah jeruk. Hidangan yang lebih sihat untuk kuih muih sangat digalakkan mengambil kuih apam, popiah basah dan pau kukus. Mungkin boleh kurangkan pengambilan kuih goreng, kuih santan, kek dan biskut manis. Hidangan yang lebih sihat untuk susu dan hasil tenusu adalah susu isian sejat rendah lemak, susu tanpa lemak, susu rendah lemak dan keju rendah lemak. Mungkin boleh dikurangkan pengambilan susu pekat manis, susu penuh krim, keju penuh krim dan creamer. Makanan yang lebih sihat untuk makanan ringan, digalakkan mengambil buah-buahan, yogurt, aiskrim rendah lemak, puding rendah lemak. Sangat digalakkan untuk mengurangkan pengambilan kacang, keripik, aiskrim dan puding karamel. Hidangan yang lebih sihat untuk lemak dan minyak, digalakkan mengambil mayonis, salad dressing rendah lemak, light spread margarine, margarine lembut, non-stick cooking spray. Digalakkan untuk kurangkan pengambilan margarine, mentega, mayonis, salad dressing dan minyak. Mesej 3. Tambah snack berkhasiat di antara waktu makan utama untuk meningkatkan pengambilan tenaga dan nutrien harian. Cadangan waktu pengambilan snack semasa kehamilan. Pertambahan tenaga mengikut trimester. Untuk minggu yang pertama sehingga minggu ke-12, iaitu trimester pertama, pertambahan tenaga sebanyak 80 kilokalori. Dan bilangan snack yang dibenarkan hanyalah satu snack sahaja. Digalakkan untuk mengambil semasa minum pagi, iaitu selepas sarapan pagi. Apabila masuk ke minggu ke-13 hingga minggu ke-28, pertambahan tenaga sebanyak 280 kilokalori dan bilangan snack adalah 2 snack. Digalakkan mengambil semasa minum pagi, iaitu selepas sarapan pagi dan juga minum petang selepas makan tengah hari. Pertambahan tenaga pada minggu ke-29 sehingga minggu ke-40, iaitu sebanyak 470 kilokalori setiap hari dan pertambahan snack adalah sebanyak 3 snack setiap hari. Boleh diambil semasa minum pagi, iaitu selepas sarapan pagi, kemudian minum petang selepas makan tengah hari dan lebih atau sama 2 jam sebelum tidur. Cadangan pilihan snack yang lebih sihat. Di antara 80 sehingga 100 kilokalori untuk setiap hidangan snack. Contoh, roti kismis, 1 keping 90 kilokalori. Tahu sumbat, dalamnya isinya sayur, 2 keping 100 kilokalori. Vietnamese roll, 1 keping 100 kilokalori. Kuih cara berlauk, 2 biji, 70 kilokalori. Buah oren, sebiji, 73 kilokalori. Sandwich, meal penuh, 1 keping, 80 kilokalori. Mesej 4. Hadkan pengambilan makanan dan minuman yang manis dan kurang berkhasiat.
termasuk makanan terproses bagi mengelakkan peningkatan berat badan berlebihan semasa kehamilan. Hadkan pengambilan makanan dan minuman yang manis dan kurang berkhasiat termasuk makanan terproses bagi mengelakkan peningkatan berat badan berlebihan semasa kehamilan. Sebagai contoh, kek, aiskrim, kentang goreng, minuman berkarbonat, kuih muih dan jus buahan dipak. Cadangan menu wanita hamil trimester 1. Keperluan kalori harian pertambahan sebanyak 80 kilokalori setiap hari. Untuk sarapan, sandwich telur, roti gandum penuh 2 keping, telur rebus sebiji, salad campur secawan, sebiji buah pear, segelas susu rendah lemak. Snack yang pertama, boleh mengambil yogurt rendah lemak sebanyak secawan. Kemudian diteruskan dengan makan tengah hari, nasi campur iaitu secawan nasi putih, seketul ayam bakar, secawan kacang panjang ditumis, sebiji buah oren dan segelas air kosong. Pada makan malam, boleh mengambil bihun sup iaitu 1,5 cawan bihun, 2 kotak mancis daging yang dicincang, secawan sayur, sawi dan lobak, sebiji buah pisang serta segelas air kosong. Cadangan menu wanita hamil trimester kedua. Keperluan kalori harian sebanyak pertambahan 280 kilokalori setiap hari. Untuk sarapan, boleh mengambil sandwich tuna iaitu 2 keping roti gandum penuh, 2 sudu makan ikan tuna, secawan salad campur, sebiji buah pear dan segelas susu rendah lemak. Snack yang pertama, boleh mengambil 2 biji kuih cara berlauk serta 6 hirisan buah potong. Kemudian pada waktu makan tengah hari, boleh mengambil nasi campur iaitu secawan nasi putih, seketul daging daripada sup daging, kemudian secawan sayur, sawi goreng, sepotong buah petik dan segelas air kosong. Boleh mengambil snack yang kedua iaitu setengah cawan kacang kuda rebus bersama dengan segelas yogurt rendah lemak. Pada makan malam, boleh mengambil roti kebab roti pita iaitu sekeping roti pita, seketul ayam yang dicincang, secawan salad campur, sebiji buah apel serta segelas air kosong. Cadangan menu wanita hamil trimester ketiga. Keperluan kalori harian adalah sebanyak tambahan 470 kalori. Untuk sarapan adalah pasta tuna, 1 mangkuk pasta bersama tuna, 1 cawan sayuran campur dan 1 gelas yogurt rendah lemak. Untuk snack yang pertama adalah 1 keping lempeng oats sayuran. Untuk makan tengah hari adalah nasi ayam, 1 cawan nasi, 1 ketul ayam panggang, 1 cawan salad timun dan tomato, 1 potong buah tembikai dan 1 gelas air kosong. Untuk snack kedua adalah 1 mangkuk bubur bali jagung. Manakala untuk makan malam pula adalah tortilla ayam, 1 keping roti tortilla, 2 kontak mancis daging cincang, 1 cawan salad sayuran, 1 biji buah apel dan 1 gelas susu rendah lemak. Untuk snack yang terakhir adalah 3 keping biskut crackers. Topik 8. Keperluan vitamin dan mineral semasa kehamilan. Cara mencapai keperluan vitamin dan mineral semasa kehamilan. Cara yang pertama, utamakan nutrien daripada sumber makanan sepanjang kehamilan. Ambil pelbagai makanan secara seimbang, sederhana dan pelbagai. Guna pinggan sihat Malaysia sebagai panduan menganggar jumlah hidangan pada satu waktu makan. Ambil pelbagai jenis makanan dari sumber haiwan. Ambil pelbagai jenis makanan yang kaya dengan iodin. Ambil 2 hidangan susu dan produk tenusu. Ambil pelbagai jenis makanan yang kaya dengan folit. Ambil produk tenusu serta sayur-sayuran dan buah-buahan yang mengandungi tinggi keratin. Cara 2. Ambil suplemen zat besi dan asid folik untuk memenuhi keperluan nutrien semasa kehamilan. Suplemen zat besi.
Ia diperlukan untuk mencegah anemia, sepsis, tumpah darah pada ibu semasa bersalin dan melahirkan bayi kurang berat lahir atau pramatang. Sarinan pengambilan adalah sebanyak 30 hingga 60 mg sehari. Namun, sekiranya ibu hamil mengalami masalah anemia, iaitu paras hemoglobin turun ke lebih rendah daripada 11 gram per ratus, dos yang lebih tinggi akan disarankan iaitu 120 mg. Pengambilan suplemen zat besi boleh meningkatkan risiko sembelit di kalangan ibu hamil. Sekiranya ibu hamil mengalami sembelit, dapatkan nasihat daripada anggota kesihatan. Suplemen asid folik. Ia diperlukan dalam pembentukan janin di awal kehamilan untuk mencegah masalah neural tube defect, NTD. NTD adalah suatu penyakit congenital yang terjadi akibat kegagalan penutupan lempeng saraf, neural plate, pada minggu ketiga hingga keempat kehamilan. Saranan pengambilan adalah sebanyak 0.4 mg sehari bermula di saat wanita merancang untuk hamil dan sepanjang trimester pertama kehamilan, 12 minggu. Dos yang lebih tinggi iaitu 5 mg diperlukan sekiranya ibu hamil mempunyai sejarah melahirkan bayi dengan NTD. Lain-lain suplemen perlu dapatkan nasihat dan penilaian klinikal daripada anggota kesihatan. Topik 9. Alahan makanan dan kehamilan. Apa itu alahan makanan? Alahan makanan berlaku apabila sistem imunisasi tubuh mengenal pasti protein daripada makanan yang diambil sebagai allergen, bahan penyebab alahan yang asing atau berbahaya kepada badan. Makanan yang boleh menyebabkan alahan makanan: susu, produk tenusu, telur, kekacang, makanan laut, kerang, sotong, udang dan sesetengah jenis ikan, bijirin, gandum, oat, barley, jagung dan biji-bijian. Tanda-tanda alahan makanan: pada kulit, kerensaan kulit, gatal-gatal, bengkak pada kelopak mata atau bahagian badan yang lain, dan kulit menjadi kemerah-merahan, gatal dan berasa pedih. Eczema. Sistem pernafasan, hidung tersumbat atau gatal-gatal, mengah atau lelah, sukar bernafas kerana bengkak dalam mulut dan kerongkong. Sistem pencernaan, rasa loya, perut memulas, muntah dan ceret-beret. Tips mengurangkan alahan makanan. Ambil makanan yang kaya dengan vitamin D sebelum dan semasa kehamilan. Terdedah kepada cahaya matahari. Ambil makanan yang seimbang, sederhana dan pelbagai. Beri perhatian kepada makanan yang dikhawatiri penyebab alahan, serta capai peningkatan berat badan yang sihat. Topik ke-10 iaitu mabuk kehamilan, pedih ulu hati dan sembelit. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, topik ke-10 ini akan dibentangkan pada topik kedua iaitu peningkatan berat badan semasa kehamilan. Topik 11. Keracunan makanan dari kumpulan Listeria. Keracunan makanan dari kumpulan Listeria. Ibu hamil perlu memberi perhatian kepada dua penyebab keracunan makanan. Pertama, penyediaan makanan, memilih, memasak, menghidang dan menyimpan makanan yang tidak bersih dan selamat. Keadaan ini akan menyebabkan keracunan makanan serta-merta seperti sakit perut, cirit-berit dan muntah. Penyebab yang kedua, sumber makanan yang tercemar oleh bahan beracun seperti logam berat, merkuri dan bahan kimia, racun serangga perosak, baja tumbuhan. Keadaan ini akan memberi kesan jangka masa panjang di mana bahan racun akan terkumpul dalam badan dan boleh menyebabkan masalah kesihatan yang kronik.
Simptom keracunan makanan disebabkan bakteria Listeria. Pertama, demam. Kedua, sesama ringan. Ketiga, sakit belakang. Keempat, sakit kepala. Kelima, sakit tekak. Keenam, sakit urat. Ketujuh, cirit-berit. Dan yang terakhir, muntah-muntah. Panduan untuk mengelakkan keracunan makanan. Pertama, gunakan bahan mentah dan air yang selamat. Sayur-sayuran dan buah-buahan haruslah segar, tidak berkulat atau berulat. Untuk ikan, mempunyai isi yang pejal dan anjal, mata jernih dan tidak tenggelam, insang masih berwarna merah dan tidak berbau busuk. Daging juga segar, tidak berlendir, tidak busuk, tidak berubah warna dan tidak lebam. Untuk ayam, isi yang pejal dan anjal, kulit cerah dan nampak segar, tidak berlendir atau berubah warna serta lebam. Untuk telur, pastikan tidak retak atau pecah dan kulit bersih serta tiada najis. Bagi bahan kering, pastikan tidak lembab, tidak basah dan tidak reput. Juga tiada serangga atau bahan asing serta masih berkilat. Dan makanan dalam tin atau kotak tidak berkarat, tidak kemik, tiada gelembung dan tidak bocor. Sentiasa semak tarikh luput dan baca kaedah penyimpanan. Pilih makanan yang telah diproses seperti kaedah pempasturan, rawatan haba ultra UHT dan sterile. Tips yang kedua, simpan makanan dengan cara yang betul. Simpan makanan pada tempat yang bersih dan suhu yang sesuai. Tutup bekas makanan dengan kemas. Simpan buah yang belum masak pada suhu bilik atau bilik yang dingin dan kering. Simpan makanan yang mudah rosak seperti daging, ayam dan makanan laut ke ruangan beku, freezer. Simpan susu dan telur ke dalam ruang penyejuk, chiller. Jangan simpan makanan bersuhu panas ke dalam peti sejuk. Simpan makanan kering seperti beras, bijirin, gandum dan legumes dalam bekas yang tertutup. Jangan simpan makanan berhampiran dengan bahan kimia, racun perosak dan bahan pembersih. Lindungi kawasan dapur dan makanan daripada serangga dan haiwan perosak. Tips yang ketiga, sedia makanan dengan cara yang betul. Basuh dengan sempurna sebelum makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Basuh perkakas dapur, permukaan atau alat-alatan yang lain yang akan digunakan semasa penyediaan makanan. Jangan cairkan makanan sejuk beku pada suhu bilik. Asingkan peralatan dan perkakas dapur seperti pisau dan papan pemotong yang digunakan untuk makanan mentah dan makanan yang telah dimasak. Pastikan tiada serpihan makanan pada peralatan dapur seperti ketuhar gelombang mikro dan pembakar roti. Tips yang keempat, masak makanan dengan sempurna. Masak makanan dengan sempurna terutamanya daging, ayam, telur dan makanan laut. Masak makanan berkuah dan sup sehingga mendidih. Bagi daging dan ayam, pastikan air rebusannya kelihatan jernih dan bukan berwarna merah jambu. Panaskan makanan yang telah dimasak dengan sempurna. Tidak memanaskan makanan lebih daripada 1 kali. Tips yang kelima, hidang makanan pada suhu yang sesuai. Hidang makanan yang telah dimasak dengan segera dalam pinggan atau mangkuk yang bersih dan keadaan baik. Tidak retak dan sumbing. Sekiranya perlu menyimpan makanan, tutup makanan dan tidak membiarkan makanan pada suhu bilik melebihi 2 jam. Hidang makanan panas pada suhu melebihi 60 darjah Celsius, manakala makanan sejuk pada suhu kurang dari 5 darjah Celsius. Tips yang keenam, pilih premis yang bersih dan selamat apabila beli atau makan di luar. Tidak pilih premis berdekatan dari tempat pembuangan sampah dan longkang yang tersumbat.
Pilih premis yang menggunakan perkakas dapur yang bersih dan keadaan baik. Pilih premis yang menjual makanan dan minuman yang ditutup dengan penutup bekas makanan dan minuman. Pilih premis di mana pekerjanya mempraktikkan kebersihan diri yang baik. Pilih premis yang memaparkan sijil pengiktirafan di dinding seperti BEST iaitu bersih, selamat dan sihat, Grade A, latihan pengendalian makanan dan lain-lain sijil berkaitan makanan dan premis bersih dan selamat. Tips yang ketujuh dan yang terakhir, jaga kebersihan diri. Pastikan kuku jari tangan pendek dan bersih. Pakai pakaian bersih dan sarung kepala semasa mengendalikan makanan. Basuh tangan dengan sabun sebelum dan selepas mengendalikan makanan. Keringkan tangan selepas cucian. Gunakan perkakas yang bersih untuk mengendali makanan. Tutup luka dengan pembalut dan gunakan sarung tangan untuk mengendali makanan. Elak dari penyediaan makanan sekiranya mengalami penyakit bawaan makanan atau foodborne disease. Sekian, terima kasih.